أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang dengan nama-Mu tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan diriku, sama ada di bumi mahupun di langit, dan Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anda sedang mendengar Takut Tak The Podcast. Kisah-kisah seram yang diketengahkan dan dikongsikan di dalam podcast ini adalah sekadar hiburan sahaja. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey, sekejap Sekejap guys Okey. Itu dia. Okey, sekejap ya. Sebentar Okey, tanpa membuang masa, saya ingin mengundangkan tetamu khas kita pada malam ini. Kumpulan paranormal di Singapura ni. Kumpulan Trisula. Okey, sekejap kesian tu. Siapa ni? Dia punya tu Lolita tu. Kesian dia. Sekejap. Sebentar guys. Mana kita nak pergi tukar ni? Okey, kita tukar ni je. Alhamdulillah. Okey, lagi senang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Radin. Salam. Boleh dengar semua guys? Korang boleh message kat dalam komen. Okey, sekiranya Natalia, Radin, yang lain semua nak tengok, sila pergi ke Facebook buka lagi satu handphone ke apa, korang boleh nampak. Tapi don't worry, Mas akan letak Mas akan bacakan komen-komen yang ada di dalam. Okey, kenalkan diri korang dulu. Silakan. Okay, nama saya TS Komong. Yang kakak cantik ni? Kakak comel. Okey, nama saya Lolita PPW. Okey, Lolita. Okey, yang ini. Saya Komong. Tak, yang pakai cap tu, yang Abang Handsome tu. Tak dengar. Radin, kita tak dengar You mute. You unmute.
Okey, dengar. Dengar. Baru dengar. Baru nampak Daing. Baru betul. Baru betul. Ya, Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri saya. Saya Daing. Selaku Ketua Teratisula, Ketua Umum Teratisula Wadisi yang sekarang mengadakan ada 4 cabang daripada Singapura, Lampung, Makassar dan Balikpapan. Oh. 4 cawangan Alhamdulillah makin membesar kumpulan Trisula ni Okey, tanpa membuang masa lah. Actually boleh tak korang beritahu siapa-siapa yang ada kat dalam ni kan, apa tugas korang di dalam kumpulan Trisula ni sebenarnya? Komong, silakan Komong. Tengok ke Facebook ada komen tu Fizil ada cakap tu, salam Radin and the gang. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Siapa ni? Siapa nama dia, Radin? Komong. Komong. Silakan bilang tugas-tugas anda di dalam kumpulan ni. Okey. Tugas saya sebagai uji nyali. Oh. Ah. Oh, tugas untuk uji nyali je. Oh. Bukan Dan membawa sebagai barang-barang seperti dupa, lilin, apa yang kita perlu untuk di lokasi lah. Oh, logistik untuk siapkan barang-barang. Oh, I see. Okey. Dan Lolita adalah salah satu kita subjek yang kita pernah kolaborasi bersama Lolita dan tim dia. Dan itu sebab tu saya undang dia ke live ini untuk beritahulah kepada penonton. Share lah pengalaman seram dia tu. Oh, Lolita ni kira pernah duduk uji nyali, guys. Tak ada solo hunting. Oh, solo hunting. Oh, dah lama ke solo hunting ni, Lolita? Sorry? Dah lama solo hunting ni? Tak, masa tu solo hunting lakukan pada tanggal 19 Ogos. Ikut Trisula keluar. Ini kira kolaborasi lah dengan tim Nightwalkers Jadi because Lolita nak experience, sebenarnya saya nak experience dan nak cuba tahap keberanian. Jadi Loli teruskanlah niat tu. Jadi Abang Daing kita ni dia kasih Loli peluang untuk berjalan solo hunting di satu tempat yang sangat angker, iaitu di sebuah tanah perkuburan yang lama di bahagian so-called di antara tengah Singapura. Oh, kat mana tu? Okey, Radin, kat mana tu Radin? Kau bawa dia, Radin? Aku Kat mana kau bawa dia? tempat baik lah kan. Oh, tak boleh disclose ni kat public. Oh, tak boleh. Bahaya. Oh, okey. Faham. Ramai orang tengah lihat, orang tengah dengar Nanti ada orang pula pergi serbu Okey, sedikit sebanyak nanti saya akan kembali pengalaman saya akan tanya kepada Lolita pengalaman tersendiri bila duduk tu Tapi sebelum tu saya nak tanya Radin dulu. Okey, boleh tak korang terangkan dengan pendengar-pendengar, penonton-penonton di Takut Tak ni, sini kita punya audience ada daripada Indonesia, daripada Malaysia dan daripada Singapura. So, apa maksud nama kumpulan tu, Trisula? Boleh tak terangkan sikit? Okey. Tu kita menuju ke depannya kita kita pandang mundur. Kalau ada apa-apa rintangan ke macam segala apa-apa rintangan lah, kita lalui dengan ketabahan kita dan kita terus menuju ke depan. Kita tak ada toleh belakang.
Jadi yang Trisula ni Mm-mm. kan, Trisula kan ada serapang 3 Mm-mm. kan. Jadi yang ia bermaksudnya Trisula ini alam nyata, alam gaib dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Kalau tak ada izinnya, tiadalah jadinya. betul. Semua dengan Hmm. izin dia apa. Betul tak? Yes, Kita manusia betul. apalah kita berkuasa sangat kan? Nah, Betul? kita tak berkuasa. Berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala aja yang berkuasa. Kalau Ba- dia izinkan kita jadi, jadilah. Betul. Itu saya sokong Satu statement yang baik betul. Korang jangan fikir kadang-kadang yang kat penonton ni pun janganlah korang fikir yang paranormal team ni Superman, Superboys. Kan? Betul, dorang cuma ikhtiar dengan mungkin dorang pun bukan sembarang-sembarang, dorang ada pergi dorang punya training, ada pengajian dorang. Betul. Jadi bukan senang-senang Okey. Ni siapa ni? I nak tanyalah, tak kisahlah siapa-siapa boleh jawab. Apa pendapat korang tentang orang-orang yang suka adventure tapi pergi tanpa macam korang dianggap satu kumpulan yang kira bila kumpulan paranormal ni adalah satu kumpulan yang profesional. Okey, korang dah go training, korang dah biasa korang pakai gadget, korang pakai dengan boot apa semua masuk hutan apa ni semua kan. Tapi kepada mereka yang kat luar sana yang suka adventure sendiri-sendiri, tanpa ada orang yang mungkin tahu sedikit sebanyak tentang ilmu gaib ni ke, ilmu mistik ni ke apa. Macam mana korang punya pendapat tentang anak-anak muda sekarang yang pergi ke dalam kubur, tengah-tengah hutan sendiri-sendiri tu? Apa korang punya pendapat tentang orang-orang yang pergi adventure sendiri without kira consult to a paranormal team? Silakan jawab, Komong, Lolita. Silakan. Bagi saya lah, anak-anak muda zaman sekarang ni bukan tak boleh ditegur, boleh. Tapi mungkin ada dia punya diri sendiri, yalah kata orang tu kita katam tak habis. Tapi yang bahasa yang berani pergi tu dalam 2-3 orang, itu mungkin boleh ada yang cara dia sendirian. Mungkin yang ada yang bahasa pergi ternampak ataupun itu rasa tak berapa ni sangatlah. Okey, sini ada sorry to cut in. Sini kalau korang tengok ke Facebook itu ada Sasha McQueen ada cakap salam daripada kami DJMS Production to Radin and the gang. Diorang beri salam Waalaikumsalam, Sasha McQueen. Okey, Fizil ada cakap insya-Allah boleh ikut Radin pergi jalan-jalan malam. You my friend. Okey, daripada Muhammad Aris, salam Bah Daing, apa khabar? And the gang. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi salam kepada Bang Daeng atau Trisula Daeng, mengucapkan ribuan terima kasih masuk ke live. Takut tak untuk mendengar kita punya podcast kan? Betul. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada tadi. Okey, sekarang guys, aku cuma nak cakap satu benda je. Daing, Radin, korang try landscape kan korang punya handphone. Nanti korang nampak clear, full screen. Cuba. Kan? Baru sedap. Baru asyik. Lolita dah cuba landscape kan? Landscape kan? Saya. Okay. Auto rotate on. Saya try Okey, boleh. Kan cantik, kan penuh nampak. Okey, ada kat sini ada orang mesej salam kepada Trisula dan Mas Ikhwan. Waalaikumsalam. Hayati. Waalaikumsalam Ibrahim. Hayati Akila ada cakap salam hadir Itu Hayati Akila. Okey, berbalik kepada topik kita tadi Okey, korang punya tadi memang betul lah Daing cakap apa? Daing kan betul Ya, betul. Daing cakap budak sekarang ni memang susah nak tegur. Betul lah. Diorang punya zaman dah dengan kita punya zaman dah berbeza. Mana yang dah depan 4 kan? Lain. Tapi okey, Radin pula. Apa pendapat Radin tentang orang-orang? Okey, kita punya concern kadang-kadang ialah budak-budak ni bila diorang pergi ramai-ramai dengan diorang punya kakilang pula. Diorang punya members lah. Members diorang pergi. Yang aku risau tu, anak aku pun pernah pergi macam gini. Tapi satu kejadian yang buruk terjadi apabila diorang betul-betul kat tengah-tengah hutan tu.
So the problem is yang aku tempuh is bila dah terjadi sesuatu yang tak baik baru dorang start call yang orang tua-tua ni. So kalaulah korang apa pendapat korang kalau misal kata pernah tak terjadi orang telefon tengah-tengah malam ataupun tengah-tengah pagi buta minta tolong korang? Oh, tak Ini pernah. mungkin So far- bagi saya so lah. far aku tak pernah orang telefon lah. So far tak pernah. Tak pernah. Tak pernah Alhamdulillah, nasib baik Aku pernah tau Radin. Kata pukul berapa? Pukul 3 pagi. Arai Seekers. Ha. Aku petik je dia punya nama. Aku peduli apa. Arai Seekers call aku pukul 3 pagi. Kena pergi kat Woodlandnya. Apa ni kata yang kat Republic Poly. Yes. Park tu. Aku kena turun sana pasal ada 2 budak Cina ni kena rasuk. Alamak. Budak Cina? Budak Cina. Dorang ada main seru-seru Spirit of the Coin apa dengan kawan-kawan dia ke apa. Lepas tu kena rasuk. Dorang call. Kebetulan pula mediator daripada Seekers Seekers SG Arai. Tak ada, tak angkat. Jadi Arai telefon aku pukul 3 pagi bro. Nasib baik dekat Woodland. Jadi okey, pendapat korang, misal kata kalau ada sesiapa yang call adakah korang memberi perkhidmatan untuk tolong macam gitu kalau misal kata kalau ada orang dalam kesusahan ke apa? Macam mana Radin? Ya, insyaAllah kalau gitu macam terjadi macam gitulah, insyaAllah kalau kita tiada apa-apa halangan kita akan turun. InsyaAllah. Macam mana Lolita pula? Okey, tak apa-apa, silakan Radin. Lolita kalau boleh lah kalau Mm-mm. boleh bermain dengan benda alam gaib ni, mencari hantu ni bukannya mudah. Okey. Bukannya macam suka-suka main masak-masak kat tempat dapur kan. Betul. Betul. Jadi mereka tak tahu yang apa dia risky, very risky tu. Pernah tak, okey, for Lolita pula, pernah tak terjadi satu benda yang bila di mana Lolita tak akan pernah lupa tau. Benda yang terjadi depan mata bukan terkena pada Lolita tapi kena pada orang-orang lain. Seperti macam mungkin muntah darah, mungkin benda-benda mistik ke, muntah keluar paku ke apa. Ada tak pernah terjadi pada diri Lolita? Experience pada Lolita sendiri ataupun can you explain again just now? Okay, have you ever English pula aku ni. Have you ever encounter any experience? Have you ever encounter any mystical experience whereby you nampak bukan terjadi pada you tapi you nampak depan mata you orang lain terjadi benda-benda yang mistik. Mungkin contoh dia kena rasuk sampai panjat dinding. Mungkin yang macam dulu-dulu I time kampung ada nampak ni benda. Tapi sekarang dah modern, I tak tahulah hantu-hantu ni, jin-jin ni semua modern Tapi pernah tak terjadi pada diri Lolita di mana Lolita pernah nampak kejadian yang aneh depan mata Lolita? Pernah. Tapi itu dah lama masa Lolita was very very young. Tapi tak tahulah ni nak tengah rasuk ataupun benda yang mendatang itu dalam majlis perkahwinan saudara lah dulu kat kampung kan. Habis macam semua orang tukang masak, yang pengantin semua tertidur. Yang ada sampai macam badan membungkuk kat periuk nasi semua. Itu yang pengalaman lah yang macam tak boleh lupakan sampai sekarang, tak boleh lupakan pasal kita kan masih kecil lagi kan. Okay. Apa sebab semua orang tidur habis yang ada orang bangsa macam menggelapar-gelapar gitu. Mungkin kena rasuk apa pasal very young. I'm not sure what's going on lah, tapi memang tak boleh Lolita lupakan lah pada masa tu. Okay. Satu pengalaman yang kira menyeram juga pasal apa, you are still budak lagi kan. Lepas tu semua tidur. Pelik juga Radin kalau misal kata time kita kecil-kecil, kalau kita time besar, kalau kita dah dewasa memang kita kejut lah ataupun kita mungkin kita pun salah satu orang yang tidur juga. Dan yang lagi satu yang paling menyeramkan juga pasal dulu Loli pun suka arwah my father suka bawa Loli pergi kampung Sembawang kampung Wak San. Okay.
Kampung Wak Hassan. Pasal sana kan dekat dengan laut kan. Jadi Betul. macam kat kampung tu Loli dengan Loli punya father lah. Kali ada satu terjadi ni pasal Loli dengan my father jalan kat kampung tu dah malam lah. Mm-mm. Habis nampak satu perempuan ni dia balik kerja malam. Sekali dia punya tunang masa tu tunang dia tunggu dia lah. Pasal dia tunggu kat luar pasal nak kena jalan masuk kampung kan. Dulu kan mana ada ini kenderaan boleh masuk kampung kan. Jadi dia tunggu dia punya tunang kat luar, dah turun bas itu, terus jalan ke tu agaknya perempuan dia tegur, dia punya tunang tegur lah macam ada satu orang tu kat jembatan, satu jembatan tu, jembatan lama tengah isap rokok. Sekali perempuannya cakap dia punya tunang cakap, bang, tante Dini pun tunggu mambang dia kat balik kerja lah. Dia tegur. Okay, bila sampai rumah je, bila sampai rumah because we macam Lolita selalu pergi sana pasal saudara memang tengah sana lah. Dia punya penghulu kampung lah kan. Biasa tidur-tidur sana. Jadi kita just jalan lah. Habis tengok dah lain macam je kan. Habis dah tu perempuan ni sampai kat rumah dia dah garuk-garuk. Muka dia dah berdarah muka dia. And then happen that my father dia memang suka tolong orang. My father dulu kalau orang minta bantuan ke apa kan macam yelah kena rasuk ke ataupun benda yang ikut balik ke apa kan. Itulah. Habis my father bantulah diorang bantu pasal dia punya tunang dah muka dah sampai dah luka-luka dah berdarah. Okay, pasal depan biji mata kan memang benda-benda gini macam kita tengok macam tergamam kan gitu. Jadi tu my father ada keris kecil lah. Dia pacakkan tempat bawah pokok buluh tu lah. Tu yang Loli tengok Dia pacakkan bawah pokok buluh. Sekali empat rupanya penanggal yang ikut dia balik. Penanggal. Wow. Oh, baik pengalaman yang kira tak boleh dilupakan. Bukan kali. Actually Sembawang tu sebenarnya tempat dulu ikut arwah bapak pergi bersilat semua tau. Dalam hutan tu ada satu tempat tu dalam kampung tu tak banyak kita tak boleh masuk dulu adalah tempat orang-orang boyan dulu kita bersilat. Orang-orang boyan lama di mana arwah bapak kalau Daing kenal orang gelar dia arwah Ahmad Kubur. Dia adalah guru silat daripada Tapak Harimau. Jadi dia bersilat kat situ lah dulu. Jadi tempat Sembawang tu banyak sejarah keluarga tu kat sana. Banyak orang-orang boyan praktis silat kat dalam. So actually tempat tu pun kalau korang nak tahu ada banyak juga diorang tanam-tanam benda yang diorang bantu orang untuk keluarkan barang-barang ni. Banyak kat Sembawang Park. So Radin, Radin kau pernah tak macam masuk kat sana ke ataupun pernah ke buat explore kat sana daerah sana tu Sembawang? So far tempat kampung Wak Hassan kita belum pernah explore lagi. Okay. So korang dah boleh ni lah boleh mungkin aku believe lah korang akan macam bila dah dengar macam gitu pun mesti korang mesti pergi reki kan, pergi tengok dalam keadaan. Tapi dia normally yang kat kampung Wak Hassan tu bukan daerah kampung ataupun masjid tu tau. Korang nak kena pergi ke dalam hutan tu. Pasal Yelah, situ nanti korang akan nampak satu tanah kira kering, tempat pertempuran orang-orang bersilat kat sana. Jadi tu tempat memang tu kalau aku nak buat cerita ada family aku bising. Diorang bila tanam ke pasak bumi, diorang panggil bila diorang pasak bumi ke apa, diorang akan tanamkan benda-benda saka ni semua kat dalam kat situ. So mana-mana yang mendengar ni, kalau yang budak-budak tu tolong jangan cari pasal. Kalau korang nak pergi explore pun sila telefon ataupun mana-mana paranormal untuk bantu korang, untuk kira korang boleh pergi sama-sama. At least ada orang ada mediator, ada spiritualist untuk tengok benda-benda tu kan. Allahu Akbar. Dia cakap pasal Sembawang dia buka cerita pasal Sembawang. Okey, bukan aku Okey, sekarang aku nak tanya. Okey, dalam Radin, engkau mesti banyak pengalaman. Yang paling okey, yang paling kira pada engkau lah, kira seberani-berani kita pun, semana kita belajar pun kadang-kadang kita terkejut juga tau guys. Bro. Apa yang paling boleh mengejut pernah terjadi dalam hidup kau terkejut ternampak benda ni? Dan benda apa? Dalam hidup aku dalam hidup aku sekali itulah aku bertetangga dengan pocong. Allah.
Okey, boleh tak kau beritahu kepada pendengar dan penonton semua macam mana kau punya pengalaman tu bila macam mana wajah dia ke, macam mana kau boleh terjumpa ke, boleh macam mana tu? Okey, time tu bila aku mulanya aku dengan tim lain Mm-mm. dengan tim lain time tu aku jadi apa tu? Subjek. Oh, kau jadi subjek. Okey. Jadi subjek. Mm-mm. Itu yang first time tu aku memang nampak betul-betul pocong. Oh. Jadi bila itu subjek main tak habis, main tabu pocong tak habis, kan? Jadi tu pocong akan ikut kita. Dengan tempat kita punya banglo tu, kena kacau rabak ah. Tak boleh tidur. Okey. Sekarang bila kau sebut pasal tabu ni, boleh tak aku tanya pada Daing pula Okey, Daing. Komong. Oh, Komo. Okey, Komo. Apakah apa maksud tabu tu? Boleh tak? Tak kisah siapa-siapa pun lepas kau jawab, boleh Radin boleh jawab, Lolita pun boleh jawab. Apakah maksud bila korang cakap okey tabu pocong, tabu ni, tabu tu? Kasih kita penjelasan kepada pendengar-pendengar dan penonton ni. Tabu pocong. Saya cuma baru first time lah kalau main tabu pocong tu. Alamak. Itu Daing je lah yang tahu. Daing yang banyak ni lah. Okey, tapi boleh tak Radin kau explain apa tu bila aku selalu dengar nanti korang paranormal bikin tabu pocong, apa tu tabu ni, tabu tu, banyak tabu macam-macam tabu ada So apakah adakah itu satu permainan ataupun satu pemujaan ataupun permainan, bukan satu seluruh itu satu permainan. Okey. Permainan kita macam nak merungkai di tempat itu jadi kita bermain lah macam kita nak main tabung mayat. Jadi macam mana apa sosok yang akan datang. Satu permainan. Okey. Ni ada Muhammad Aris ada bertanya kat dalam Facebook Okey, kalau korang tengok ke Facebook tu korang boleh nampak. Apakah gadget Tra Trisula boleh kita tahu? Oh, kita macam-macam gadget ada. Macam-macam gadget ada. Macam-macam gadget. Itu kalau gadget is kita advisor. Jadi gadget kita semua dengan dia. Ini ada Maman Toga Maman Toga tanya apakah pengalaman yang paling dahsyat Tra Trisula pernah mengalami? Paling dahsyat paling dahsyat waktu tu kita kena serang bila kita bertentangan dengan makhluk-makhluk jin. Itu yang paling dahsyat. Oh, kena serang Kenapa? Apa kejadian dia yang boleh kena serang tu? Itu sampai aku pun kena rasuk. Oh, okey. 7 makhluk ganti-ganti masuk badan aku. Waduh. Jadi last kali pocong masuk. 6 orang angkat tak boleh angkat. Berat Berat gila. Jadi tempat dalam live kalau betul-betul tengok live Tra Trisula badan aku terapung. Orang cakap badan aku terapung. Terapung Oh. Bumi. Itu kan dia orang dirikan kan. Belum dia macam kayu keras gitu diri. Kira dia terus bangun gitu Yes, correct. Wow. Itu kita kena rabak. Pasal kita berzikir, kita buat penarikan mustika, kita bertentangan dengan makhluk. Itu rabak kita kena. Kita kena attack rabak. Oh. Okey. Guys, korang tunggu sebentar. Okey, kita akan go for a short break sekejap aja. Kita akan main iklan sekejap. Lepas tu kita akan kembali dan kita akan bertanya kepada kumpulan Tra Trisula dan Lolita lagi sekali. Okey, kita akan kembali selepas ini. Toilet sekejap. Tengah rancak, tengah bobal, tengah syuk-syuk. Biasa guys, siapa-siapa yang penonton kat dalam ni dah tahulah dah tua lah guys.
Sejuk je kan. Jangan ditegur-tegur makin ditegur makin nak terkeluar ni. Okey, so kita akan kembali selepas ini guys. Kita akan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau keluar sekarang, kau keluar. Keluar. Kau keluar sekarang. Ustaz. Ustaz. Kenapa dengan abang saya ni, Ustaz? Gelap-gelip ku sangkakan api. Kalau api mengapa tiada panasnya? Hilang diri di mata ku sangkakan mati. Adanya mati di mana letak kuburnya? Di telingaku engkau berbisik, di sudut hati mula merusik. Gelap tawa bila kau mengusik, namun tak pula ku merindu sedetik. Menyentuh hati naluri dan perasaan sakit, membakar jiwa gulung seumpama Merapi. Tak perlu asumsi, hati walau saksi. Lihat Gusti Putri, hati jadi kasih. Bagaikan pungguk merindukan sambulan. Cinta kunci erat ketat oleh sampeyan. Sampaikan salam rinduku di angin lalu. Sampaikan sayangku berbisik hembus bayu. Cerita cinta dulu kini jadi satu. Walaupun berbeza dunia, alam dan waktu. Kan ku seru dirimu selalu menjelma desat di depan aku. Kamu namun jelas di mataku. Alun-alun sang putih gerakan bersemayam, jadikan malam ni indah dari semalam. Sudah lama ku tunggu, sudah lama ku pendam. Tak mampu ku diam malam buatku digenggam.
sekali lagi dia minta maaf guys penonton semua biasalah kan orang tua ni kan sejuk sikit aja, sejuk sikit dia nak pergi toilet. Sejuk sikit nak pergi toilet jelah. Minta maaf lah banyak-banyak. Nampak muda nampak boy-boy tapi dah tua guys dah 40 lebih dah. Okey. Kita kembali dengan kumpulan Tra Trisula guys salah satu kumpulan yang bertapak di Singapura dan sekarang mereka mempunyai 4 cawangan dalam Asia ni. Diorang ada 4 cawangan. And tadi kita tengah break tu kita sambil-sambil backstage tu kita ada berbual. Aku ada dengar tau guys ada kisah pengalaman seram ditarik ni. Boleh tak korang cerita sikit sebanyak pasal pengalaman seram yang kena tarik ni? Ditarik ya. Itu komong Saya pernah kena pernah dirasuk harimau berantai. Pernah dirasuk harimau berantai Ya. Okey, silakan pengalaman seram tu macam mana pula? Macam mana boleh terjadi Itu gitu? tak boleh disangkakan lah. Itu kerana kuasa Allah. Kita tak boleh nak cakap apa-apa pasal itu terlalu kuat. Okey. Terlalu kuat. Pasal banyak yang saya pun tak tahu bila pak saya kena rasuk ni, saya tak tahu apa-apa pun. Tak ingat apa-apa pun Tapi apa bila pak sebelum loss tu apa terjadi tu sebenarnya? Tengah buat apa tu? Sebelum loss saya dah dipagar oleh Daing. Daripada DS Lanang pun ada. Kak Cik pun ada. Ramailah. Jadi semua dah pagar lah. Jadi apabila DS Lanang membuka satu uji nyali, jadi benda yang kita first dengar bunyi burung hantu. Bunyi burung hantu. Okey. Lepas dah buka, banyak yang nampak yang wujud. Semua keluar. Wow. Apabila saya nampak benda berkilat cahaya, saya tak sempat nak istighfar, tak sempat mengucap. Terus mata saya terus tutup. Terus blackout Terus blackout. Okey, ada Radin. Cuma yang dirasukkan di dalam saya boleh nampak di sebelah, saya ceritakan di sebelah Kak Cik ada badan besar. Seperti macam orang raja-raja. Bila pak saya tengok diri saya sendiri ni, saya seperti macam anjing dirantaikan. Alamak. Rantaikan rantai panjang. Mungkin rantai tu 5 meter atau 10 meter. Jauh dia. Yang pegang saya ni, badan dia besar-besar. Jadi itu yang saya tak dapat simpankan tu kenangan yang untuk saya ini. Ada footage dia okey, habis Radin, engkau pun ada kat sana? Ada, aku kat sana. Okey. Tapi aku kat sebelah depan. Orang tempat base. Berasingan lah. Itu yang saya kena rasuk, ramai yang tangkap saya. Semua tercampak. Dengan kacik-kacik sekali. Tapi tadi ada sebut kan, sebelah Kak Cik tu ada satu itu bila pak saya dah normal. Saya ceritakan balik kepada Kak Cik yang terasuk dalam badan saya ni. Bila pak dia dah buka semua, kira orang yang macam bahasa pangkat-pangkat semua. Yang kira kan ada dapat seperti macam raja gitu. Okey, bila korang cakap pasal raja, adakah ni apa yang awak nampak Okey. Adakah dia pakai bangsa macam itu obongko obongko bono gitu, macam pakai dengan sanggul semua. Okey. Macam Majapahit punya pakaian lah. Kita bermain tempat ni Majapahit ke tempat. Allah. Betul Majapahit. Tahu. Kita main kat situ. Patutlah. Itu pasal no wonder lah.
Tapi memang guys tapi memang asal dia kat sana guys, kalau kita ada sejarah, kita belajar sejarah kat sana, memang asal sana memang Majapahit punya time pun memang beragamakan Hindu guys. Dorang asal belum Islam datang lagi, memang kebanyakan kat sana beragama Hindu. Jadi itu pasal korang boleh nampak Hanuman, korang boleh nampak jadi itulah. Jadi yang lama tu macam pernah tak sesiapa kat sini tengok sahur sepuh? Itu adalah zaman-zaman Majapahit kita darah keturunan Indonesia ni, Jawa ni ataupun Boyan ke apa Jawa. Memang sana memang sahur sepuh tu adalah cerita tentang yang macam kau cakap ni lah. Actually raja-raja dia. So best sahur sepuh legend bro. Yes, correct. Ada satu orang cakap ni, dia tengok sahur sepuh legend bro. Dia kira time-time apa tau, Prabu Siliwangi, time-time apa ni, Gatot Kaca, Brahma Kumbara. Ini cerita Yelah Hafiz, betul. Tu time lah. Tapi actually memanglah Gatot Kaca salah satu pahlawan panglima kat dalam Indonesia. And then yelah, Prabu Siliwangi siapa yang tak kenal kan. Itu okay, so kurang aku tak nak touch on that lah, pasal dia ni tadi dah cakap pasal keturunan Majapahit. Ada lagi satu saya kerasukan, itu kena tarik. Kena tarik lagi? Engkau juga? Kena tarik, ada bekas di belakang saya, cala. Bekas tu keluar. Itu live kita nampak clear. Ada kewujudan lah? Ada? Kira bukan senang tau kepada penonton ni semua. Apa yang diorang lakukan ni untuk mendapatkan footage, untuk membuktikan benda-benda ni memang yalah dalam Quran memang dah tulis pun. Tapi kadang-kadang ni kau tahulah manusia ni kan, kita faham. Diorang kalau boleh tak, selagi diorang tak tengok, berapa banyak orang kat luar tu skeptikal Radin Diorang cakap memang tak ada, tak ada, silalah duduk. Ni aku jujur punya cakap, kalau tak ada sila duduk. Jadi aku nak berpaling kepada Lolita pula. Lolita. Pernah tak Lolita jadi seseorang ataupun pernah tak ada kawan yang skeptikal? Maksud dia kira orang yang ini semua tak ada apa-apa lah, yang bangsa macam I believe everyone ada orang-orang yang macam gitu, yang bangsa macam kawan-kawan kita yang ni semua bedek ni semua. Ada tak Lolita? Ada, tapi memang itu definitely memang ada lah. Tapi ini kan masing-masing dia punya pemikiran kalau antara diorang percaya atau tidak kan, because apa tau, nak dikatakan yang orang yang pemikiran yang macam percaya tak percaya tu mungkin diorang tak pernah berpengalaman macam keluar night out gitu ataupun maybe ikut paranormal team, tak pernah merasakan experience dapat pengalaman sedemikian. Sebab tu macam pada mereka yang ada pun cakap kita pergi tempat ni, kita ganggu tempat, kita ganggu macam kita macam yang ada cakap macam diorang alam lain, kira kita alam nyata. Jadi macam kita mengganggu diorang, macam jangan kacau diorang diorang pun tak kacau kita. You see, so is masing-masing punya kepercayaan whether they think whether ini memang do exist atau tak gitu. Mungkin because tak pernah berpengalaman Okay, pada aku pernah tahu Radin, ni jujur saya cakap, orang pernah cakap dengan aku pasal kita keluarga kita aku tak pernah masuk mana-mana punya paranormal lah, tapi kita keluarga kita 4 keturunan memang ialah ahli ruqyah lah. Di mana diorang pernah cakap kenapa kita manusia ni ganggu mereka. Sebenarnya kita ni khalifah bumi, di mana yang kita pijak di situ kita boleh rantau mana pun kita nak pergi. Kalau kita nak rungkai sejarah ataupun kita nak cuba berkomunikasi untuk mendapatkan satu benda. Kadang-kadang korang tak tahu kalau ruqyah ni, betul tak Radin, kalau kau betulkan kalau aku salah. Sebenarnya kadang-kadang ruqyah ni kita pun perlukan nak kena tanya kepada jin yang rasuk ataupun dihantar tu. Kadang-kadang kita siapa nak tahu kalau tak dia yang keluarkan daripada mulut dia sendiri. Ada sesi ruqyah tu kadang-kadang kita akan berdialog dengan jin.
Jadi ni benda sebenarnya actually kalau pada pendapat saya Lolita saya ada teman-teman yang di mana diorang cakap kenapa ganggu diorang gini-gini. Sebenarnya bumi ni memang diorang dah alam lain. Yang tempat kita pergi tu setahu saya ialah mana-mana korang nak explore tu boleh. Pasal tu memang dijadikan untuk tempat manusia. Tapi kalau nak kata kacau diorang sebenarnya tak kacau. Kita tak nampak pun diorang. Diorang ke alam yang lain. Sedangkan diorang sendiri ada penunggu yang duduk dalam rumah kita tak tahu. Dah tak boleh elak dah. Memang ada penunggu di dalam rumah. Diorang pun takkan nak cakap diorang kacau kita. Ya, betul. Jadi sekarang masalahnya tu itulah kadang-kadang kalau yalah lagi baik kita bertanya macam kita ada kenal paranormal team. Kita tanya diorang lagi baik. Jangan kita sekap jarang lah. Itu saja yang nak disampaikan. Okey Din. Aku nak tahu perkembangan korang. Sekarang dah nak akhir tahun. Apakah perkembangan ataupun planning Tra Trisula untuk 2022? InsyaAllah untuk tahun 2020 kita akan keluarkan kita punya cover Music video? lagu. Okey, lagu. InsyaAllah sekarang tengah proses Ni nak jadi penyanyi ke? Ha? Lagu apa? Lagu balada ke lagu rock? Bukan Bukan. Tapi lagu yang ada kena-mengena dengan mistik lah, yang pasti. Yes, correct. Oh, baik. Lagu sih. Jadi insyaAllah kita akan terus maju ke depan untuk Trisula ni. Kita pun bukan ke alam mistik juga. Kita pun ada jual barang-barang Trisula seperti jam, beg, baju. Merchandise lah, ada merchandise daripada Trisula. Banyak kita ada. Okey, untuk penonton, pendengar semua, macam mana diorang nak beli barang merchandise korang ni? Okey, boleh PM ke page Trisula. Nanti admin akan beritahu macam mana nak ini. Actually kan description aku tu kat bawah tu aku ada letak dalam kau punya page, ada link dia. Kalau kau tengok scroll ke bawah tu ada kredit untuk kumpulan Trisula, ada dia punya page, aku ada kasih YouTube channel tak salah aku. Kalau kau tengok tu betul, okey sabar mai aku check. Tu ada tu. Like and follow dia Facebook page www.facebook. Maman Toga, bila agaknya Trisula planning nak keluar lagi? Dalam masa terdekat Dalam masa terdekat, Trisula Singapura akan membuat tabung mayat bersama Bella. Bella akan duduk subjek, iaitu subjeknya perempuan subjek perempuan yang akan menjadi anggota Trisula. Oh, macam syok je Okey, habis kalau macam itu memang tempat korang tak akan bilang korang akan rahsiakan tempat dia. Tapi okey, boleh explain tak apakah tabu mayat tu guys? Macam mana permainan dia? Oh, tabu mayat itu okey, tabu mayat ni kita akan membuat seperti mana selalu Daeng membuat acara memanggil susuk-susuk ni yang ada di situ, dengan itu pun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diizin lah. Kalau tak izin lah. Ini dia nak bermain tabu mayat, dia nak menguji keberanian diri dia. Jadi tengok macam mana keberanian dia, seperti tahap mana, dan apa yang sosok ada di situ. Kerana di alam gaib ni banyak pecahan dia, banyak rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak tahu. Jadi daripada situlah kita akan merungkai. Okey, ni Maman Toga dia cakap kalau tabu mayat ni kalau dimainkan perlu gunakan sajian tak? Oh, sajian tak perlu. Tak perlu. Ni Maman Toga tanya ke memang dia setiap tim ada masing-masing cara. Okay. Masing-masing cara. Bila kita bermain dengan ini permainan, kita siapkan ini sajian. Kalau kita tengoklah apa permainan kita yang kita akan main. Jadi setiap tim dia masing-masing cara, tak sama. Macam ginilah, boleh tak aku cakap I put it in this way. Kadang okey kita letak macam mana nak cakap tarian kuda lah.
yang kita boleh relate kat Singapura ni, dulu satu ketika banyak orang main kuda lumping. Tapi tarian pembukaan dia mungkin lain-lain, tapi tetap tarian pembukaan. Tapi it depends on kumpulan dia lah, jurusan dia macam mana, dia punya langkah dia macam mana. Jadi I can relate to that lah. Okay. Betul. So okay. Tabur mayat dalam masa yang terdekat Dalam masa terdekat. dekat sangat ke? Dekat. Okey, Maman Tukar cakap terima kasih atas penjelasan. Okey, terima kasih. Okey, korang aktif korang tanya. Okey, so korang tadi ditanya 2022 ni korang tengah look forward untuk korang punya lagu dan music video. Other than that, other than bikin lagu, bikin music video ni, apakah perancangan Tratrisula yang kira tak, jangan bilang semua pasal kadang sejujurnya aku cakap kat live ni, kalau bilang semua 10 nanti ada yang yelah, kita biasalah kan, ada orang yang nak tiru lah apalah. Kita bukan nak menuduh tapi aku cakap lepas pasal apa ni kenyataan kat dalam social media ni. Kadang-kadang sebab tu aku cakap janganlah keluarkan semua yang apa yang kau nak bikin, tapi apakah selain daripada bikin music ataupun dengan music video tu, apakah lain perancangan korang yang terdekat ni? Aku ke perancangan insya-Allah dalam sekarang tengah lagi planning lah. Aku akan membuat macam satu cerita tapi di Indonesia, di cabang. Itu is my planning. Okay, baik. Itu kira at least okay dah. Itu saja yang aku nak tahu pasal actually perancangan yang baik lah. Kira betul lah kan, dah boleh pergi ke sana, lepas tu ada perancangan untuk pergi ke sana dan buat satu konten kat dalam sana, memang terbaik lah. Ni ada orang tanya, Maman Toga tanya aku dulu ada 2 pertanyaan Satu, Mas nak ikut ke? Okey, aku belum pernah pergi dengan Tratrisula sejujurnya aku dah pernah pergi dengan Singojati, PESG, dulu yang time dulu Anga Soul Hunters, dengan Abah, dengan Anga, dah pergi dah. Tapi dengan Tratrisula insya-Allah kalau dia pelawa, insya-Allah aku pun suka aku pun nak ikut lah. Kau nak join ke, Maman? Maman. Kau pun dah lama dah tak beraksi kan? Okey, tak apa. Maman dia dah lama dia duduk diam tu Maman tu. Dia dah gatal tu tangan dia. Okey, ada pertanyaan daripada Sasha McQueen. Boleh tak Sasha tanya, kalau pergi ke tempat-tempat macam ni, pernah tak benda tu ikut balik, guys? Kacau keluarga, apa pula pantangnya? Pernah sekali main tabu pocong. Lepas tak silap saya, tabu pocong ni belum habis. Itu sekarang jalan aja. Pernah, tapi saya pernah bilang saya pernah call dying. Bila pak saya balik ni, dalam rumah saya bau pacai. Jadi apabila tu saya terus letak benda yang dupa ni, dupa memang saya pegang ni semua. Mas kan nak tahu asal dia kembali. Pasal dia dah bawa kain pocong balik, tahu tak? Saya bawa balik semua benda yang rupa kain. Aku cakap jangan bawa balik, dia bawa balik. Dia bawa balik sampai ke rumah, masuk rumah. Apabila anak saya cakap, ayah bau pocong, bau pacai. Saya cakap tak apa, kasih ayah mandi dulu. Lepas tu saya pergi keluar balik. Saya pergi duduk kedai kopi, bawa benda tu sampai ke kedai kopi. Pukul 5 pagi dah subuh. Saya tanya angka kedai kopi, "Lu ada nampak apa-apa?" "Nampak apa? Lu balik dari mana?" Jadi saya cakap, "Lu tak nampak kan saya pakai baju burungan tu?" Habis tu cakap, "Wah, banyak cantik." "Mana nampak, lu pergi balik lah." Jadi saya balik. Saya selawat, terus rumah saya normal macam biasa. Alhamdulillah, nasib baik Tak, memang apa ni? Memang gatal lah nak bawa balik lah. Itu memang dia dah ikut lah. Kita tak paksa dia dia dah ikut. Oh, dia nak ikut Tapi kalau dia baik, okey, insyaAllah dia diri kat luar. Okey, ada pertanyaan lagi dilanjutkan. Ada tak pantang-pantang yang harus dibuat sebelum balik ke rumah selepas keluar buat paranormal? Ini satu pertanyaan yang baik Adakah pantang-pantang Kalau pantang yang sebelum kita nak buat ni,
bagi saya lah, sebelum nak keluar rumah kita ada baca lah, ya. Kita ada Al-Fatihah baca sebelum keluar rumah. Jadi sebelum apa-apa kita keluar bawa ni benda-benda barang, kita ada baca lah. Walaupun saya cakap baca pembukaan dan kita baca penutupan, dan kita akan semak anggota-anggota yang berada di situ. Kalau ada apa-apa dan kita just proceed. Betul. Aku agree. Tak banyak. So far alhamdulillah, daripada bermulanya Teratur hingga kan hari ini, tiada anggota Teratur kena ganggu ke, kena apa ke. Alhamdulillah. Selepas kita beraksi alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, means to say guys, apa yang dia cakap ni, okay, sikit sebanyak apa yang Mas tahulah. Mas tak pandai cuma yelah, maksud dia tu buka gelanggang, tutup gelanggang. Buka gelanggang dan tutup gelanggang, samalah seperti bila dorang nak jadi dorang tak sembarang-sembarang guys. Jadi kalau korang nak buat tu benda tu, kau tengok ada buka gelanggang, ada tutup gelanggang, ada bacaan dia. Jadi apa yang dorang buat ni sebenarnya memang hiburan untuk semua orang, tapi risiko yang dorang ambil ni sebagai satu kumpulan untuk nak rungkai ni bukan senang guys. Bukan senang guys, bukan senang. Macam Daing share sikit macam cabang Daing di Lampung cabang Daing di Lampung, mereka kebanyakan main kebatinan dan penarikan mustika. Sampai mereka muntah-muntah darah. Barongan dorang main, dorang masukkan susuk, barongan bergerak sendiri. Semua dalam live itu. Dan barongan kat sana tu bukan ringan-ringan Din bukan calang-calang. Okey, ni ada lagi. Okey, tak apa. Ni pertanyaan saya nak tujukan pada siapa ni, kakak cantik ni. Ada lagi pertanyaan yang Syah nak tahu. Bila tengah uji nyali tu dan diganggu, betul ke tak boleh keluar dari tempat yang dipagar? Oh, lebih baik jangan keluar. Lebih baik jangan keluar. Pasal apa? Bila kita di uji nyali bila kita dah lepas kita buat uji nyali, kita duduk. Kalau apa-apa pun, jangan keluar, jangan lari. Kalau keluar lari, kita tak tahu kita lari mana dan kita susah akan mencari subjek itu. Oh, okey, itu salah satu sebab. Agak-agak dah tak boleh, dah tak boleh tahan pasal kita ada walkie-talkie. Kita ada walkie-talkie, kita sama-sama kita pantau subjek kita. Pasal for me I really untuk keselamatan my anggota first. Before I do anything, I will go down with my advisor. Kita pergi tengok, kita pergi reki, dari tengok tu tempat, okey, baru kita jalankan. Kalau tak, then we go find other place. Tapi for me, my crew safety is very important. Betul. Dan safety kalau nak dikatakan safety of the ahli-ahli anggota Teratur memanglah kan, awak sebagai yang ketua dan mesti nak kena nak kena ke depan lah dan sibukkan pasal dorang punya safety dan well-being dorang. Tapi apatah lagi kalau ada tetamu yang datang, mesti anda pun ambil berat tentang dorang punya well-being lah. Kejap banyak sangat mesej ni. Tapi kalau kita stay dalam pagaran tu, okay, dia lanjutkan lagi Sasha Sasha macam gini Sasha, sebelum Mas cakap dia macam gini, kalau kita nak terberak, takkan kita terus keluarkan kat situ. Jadi kita mesti kita takkan nak lari berceceran dengan tu benda So kalau boleh kita tahan macam gitu je lah. Okey, dia lanjutkan lagi. Tapi kalau kita stay dalam pagaran tu, ianya tak rasuk kita ke? So dalam pagaran is safety. Ni tanya pertanyaan dia lah. Maksud dia Radin, kalau dia tak, okey, benda ni dah sampai Kalau betul-betul itu sosok okay, for my experience kalau betul-betul itu sosok, dia nak wujud ke, dia nak hadir, dia tak akan hadir di depan-depan kita. Dia akan hadir 5 meter, 10 meter.
Oh, pasal dia tanya-tanya banyak ni, kau tengok apa dia cakap. Pasal Syah nak try uji nyali. Bagus, bagus, bagus. Tapi Tapi dia tak nak seorang, dia nak berdua. Kalau berdua mana rasa? tak syok lah. Dia kira Berdua tak rasa dia punya aura dengan tak rasa dia punya alam gaib macam mana. pasal nanti korang tak konsentrate, korang akan berbual-bual. Betul. Bagus tau dulu punya part Syah, arwah atuk punya time. Engkau tak ada handphone, tak ada apa Syah. Sekarang diorang boleh main handphone. Tapi korang ambil tak handphone? Handphone apa? Kan orang duduk uji nyali ni boleh ada handphone tak? Tak. Handphone kita matikan. Silent kan. I won't ask them to play handphone except rompet walkie-talkie. Isap rokok tak boleh, minum air pun tak boleh. Sebelum they doing the beraksi, they smoke first, they minum air dulu, then they semua dia dah prepare diri dia, then they will go. Oh, yalah. Itu yang seelok-eloknya lah kan. Yalah, pasal tak actually yalah, satu benda ni bila nak uji nyali tu korang pun nak kena faham. Korang nak uji nyali kan korang nak experience. Itu yang satulah main lah, nak experience kan. Jadi tak defeat the purpose lah kalau korang buat handphone ke, kau pergi ini ke, macam mana. Pas hati kita main handphone aja kat rumah kan. Jadi ni sekarang dia cakap kalau macam tu mas je lah uji nyali. Okey, boleh. Tapi berapa kau nak bayar aku? Aku duduk, aku buat live tau. Aku duduk, aku buat live, kasih hit, viewers, kasih apa semua, berapa tu? Aku dah penat Man. Daripada dulu Man dah duduk dengan abah, dengan atuk semua, dah macam-macam. Katak berbual pun dah pernah nampak. Nanti orang cakap kita gila Man. Aku tak nak, nanti orang cakap kita gila Man. Jadi aku tak nak cakap apa-apa, aku tak nak komen. Siapa yang rasa nak duduk, nak uji nyali, yang aku lagi suka apa tahu? Orang yang skeptikal, orang yang tak percaya. Orang yang percaya ni diorang tahu. Dan kadang aura manusia tu, jin-jin ni pun diorang tahu. Sama ada dia ni tahu ke, dia ni ada pengalaman ataupun ada ilmu ke, ada apa. Jin ni lagi pandai tau. Diorang pandai. Diorang boleh baca aura kita. Tapi yang aku suka apa tau? Yang duduk tu bangsa macam aku tak percaya lah. Aku suka orang-orang macam gini yang duduk. Itu sedap tu kena. Itu boleh kena mampat dia, boleh kena rasuk tu. Kau tengok dia ajak tangkis, Radin. Cousin, you sit with me uji nyali. Defeat the purpose lah cousin. Defeat the purpose. You want, you sit. You sit one place, I sit one place, everybody sit at their place. Okay lah, ini saya nak cakap ini bukan senang-senang untuk nak uji nyali. Betul. Bagi orang yang kerja malam, pergi kerja pagi balik malam, selalunya balik jalan bawah blok, kadang bulu roma ternaik. Padahal tu semua pendirian diri sendiri, takut diri dia sendiri. Bagi saya ni, itu semua normal. Kalau boleh, kita kalau bulu roma naik ke, bulu roma tak naik, kita cuba tegur. Kalau kau betul tak kacau aku, kau menjelma lah depan mata aku. Betul. Adalah hamba Allah, aku buat hamba Allah. Tapi kita cuma nak tahu kenapa, apa terjadi anda jadi macam itu. Itu saja yang kita nak dapat. Aku pun pernah. Kita hanya serah pada Allah. Betul. Apa-apa pun sebenarnya rancangan ni takut tak? Okey, aku explain dengan korang. Takut tak tu question mark kan? Sebenarnya kita nak kena belajar kalau kita, yalah termasuk diri akulah masih belajar sampai ke hari ni Kita nak kena belajar untuk tidak takut. Jadi takut tak question mark tu, takut ataupun tidak anda nilai sendiri. Sebenarnya kita wajib sebagai manusia ni untuk belajar cari ilmu untuk jangan jadi takut dengan dorang. Ya, pasal kita punya darjat lagi tinggi daripada mereka. Betul. So okay. Sebelum kita left with 10 more minutes, so satu persatu aku nak tanya. Ni ada ni bukan calang-calang ni adik angkat aku daripada Indonesia asal daripada Indonesia, dia nak ikut uji nyali guys. Alhamdulillah Natalia, abang dengan senang hati abang akan bawa kau. Kalau Trisula panggil abang akan panggil orang untuk duduk. Dan kau salah satu orang dia. Pasal abang tahu kenapa kau nak duduk. Jadi satu rancangan yang boleh kira power lah. Ni Radin, kita nak kena bawa dia ni, adik aku ni, Natalia ni. Okay, no worries. Natalia mana? Tak ada, tak nampak dia ni. Okay, aku tunjuk dia, ni dia. Tak nampak komen dia. Okay, kau tengok kat Facebook, aku tengah tengok dia, aku tengah tunjukkan dia punya ni, komen. Boleh nampak? Tak.
Oh, saya boleh ikut uji nyali. Oh. Ni asal daripada Indonesia dan actually dia adalah benda-benda mistik yang terjadi pada diri dia dan yang dia boleh kongsi dengan kumpulan kau lah. Tapi tak apa, tu benda nanti insya-Allah kita akan calling, no worries. Macam dia cakap masa terdekat ni, dekat berapa dekat kita tak boleh cakap, tutup. Pasal aku ada 3 projek nak buat. 3 projek. Yang masa terdekat tabung mayat. Yang kedua barungan Okey. Kesurupan dalam barungan. Oh. Itu pun alam mistik juga tu. Jadi yang ketiga ni sebelum tahun baru, kita pergi anniversary. Lepas anniversary kita akan bermain panggilan puteri di dalam cermin. Di belakang dia, belakang tu ada macam tasik. Jadi subjek yang duduk tu aku nak kena ikat dia. Alamak. Tak, pasal aku takut benda tu tarik. Oh, okey, faham. Oh. Itu tempat tu paling bahaya. Oh, bahaya violent tu pasal dia ada sebab lah kenapa. Oh, okey. Faham. Pasal kat situ tak ada pagar. Situ tak ada pagar. Kita akan main kat situ. Situ tak ada pagar. Oh, itu memang elok untuk either Sasha McQueen ataupun Hani Natalia duduk Kalau sekiranya mereka nak ni kan, memang gempak lah kan. Kalau nak main dengan cermin tu kan. Tak apa, kita yang walaupun kita ni kan, kita suka tau actually kalau main ikat-ikat pula. Ni yang seram ni. Subjek akan duduk di depan cermin Subjek akan duduk di depan cermin dan subjek akan nampak itu puteri akan keluar. Kalau diizinkan lah. InsyaAllah. Itu apa-apa pun dengan izin dia lah kan, betul tak? Kita ikhtiar je kan. Okay, Sasha cakap Amboi cousin, I love cermin. Bagus. Ada lebih disyorkan kalau misal kata terbuka lah. Memang kau dah ada subjek ke apa ni? Dah ada orang yang nak duduk Belum. Anniversary belum lagi. Tempat dah ada tapi aku belum lagi planning lagi nak kasih siapa duduk. Aku rasa ada chance tau kalau bila bikin kan macam gini tabu-tabu ni, lepas tu bikin tabu untuk selebriti ataupun untuk social media influencer, aku rasa best juga kan. Bangsa yang dah kenal-kenal, kau bayangkan letaklah Kiki ke Bob Sengit yang duduk. Kan syok kalau dia nak duduk. Sasha ke kasih Maman lah. Maman dah lama apa tak tu pasal Maman tapi Maman tak suka ikat-ikat. Dia suka tarik-tarik. Dia ni jual ubat kuat. Dia tak suka ikat-ikat. Kan dah ke laut pula kita Okey, aku tinggal lagi 5 minit guys untuk kita akhiri rancangan ni. So aku nak kasih korang peluang 5 minit ni untuk satu persatu buat shout out, ucapan ke apa-apa yang korang start daripada Lolita dulu, lepas tu pergi ke Trisula. Silakan. Okey, Rita ingin tak kira lah paranormal ataupun night walkers di Singapura maupun di Malaysia, juga di Indonesia ataupun di Brunei, kita support kita tolong kita, tak kira lah yang mana-mana. Kalau boleh kita cuba mengeratkan silaturahmi antara kita. So guys, support all paranormals, all night walkers support Trisula juga guys. Yes, betul tu. Okey, shout out. Okey, Assalamualaikum semua para penonton yang ada di luar sana. Waalaikumsalam. Ni saya harapkan semua supportkan Trisula. Semua paranormal semua yang sama, tak ada bezanya, tak ada kurangnya. Semua yang sama, cuma caranya lain berlainan. Jadi saya harap yang siapa tengok Trisula awal di Singapura dan Makassar, Lampung, Balikpapan, InsyaAllah harap tolong like dan share. Semua yang paranormal di Singapura yang mana tak bergabung dengan Trisula, kita pun insyaAllah mungkin kita akan tengok, kita akan share atau like. Itu saja. Okey bro, Radin. Let's go. Terakhir sekali kepada daripada Bandar Aeng sendiri dengan ikhlas hati,
Baik ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Mas Iwan, takut tak mengundang Teratis Hula untuk live podcast ini, dan juga kepada viewer-viewers. Badai ingin sampaikan bahawa kalau kita setiap tim ada cara sendiri, dan kalau tak suka kita jangan komen apa, kita keluar. Kalau kita suka, kita tak suka tengok, kita keluar. Pasal masing-masing ada tersendiri cara, dan kita jangan jatuhkan bangsa kita sendiri. Kalau boleh kita bersatu, kita jangan kutuk dia. Semua ada cara. Ini semua entertainment. Semua Betul. entertainment, dan apa kata orang tu, hobi masing-masing. Dan kita jangan beda-bedakan. Ini grup, ini jadi gini, ini grup ni gini, kita jangan beda-bedakan. Kalau Badai very humble. I'm very humble. Jadi Badai ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada viewers yang sudi melihat live podcast takut tak, supaya kita terus maju ke depan. InsyaAllah. Itu Amin. saja Mas. Okey. Akhir kata daripada Mas. Okey, Mas ada nak share sikit lah. Okey. Apa yang tadi baik Lolita cakap, baik yang aku asyik lupa je nama bro ni siapa. Komong cakap, Daing cakap. Okey, sebenarnya Mas nak share lah. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh mereka tu adalah benar. Okey, kerana lagi sekali Mas nak tekankan di mana mereka adalah individu-individu, tak kira mana kumpulan pun, ikut mana cara pun. Dia macam persilatan juga, perguruan, masing-masing ada perguruan mereka, ada cara mereka tersendiri. So kita nak kena hormat, dan sebenarnya betul tu apa dia cakap, kalaulah kita nak jadi orang yang macam dia nak komen yang tak biar komen membangunkan. Jadi kita tak memalukan diri kita sendiri. Kadang-kadang jelah kita bukannya kita support dia, tapi kita mengkutuk dia. Apa yang kita dapat guys? Okey, Kalau malahan kita tak hormat diri kita sendiri, orang tak akan hormatkan diri kita. betul. Jadi bila kita hormat diri kita, bila kita membaca pasal ini social media, Correct. kat sosmed, orang lihat gini. Mm-mm. Jadi macam gitulah kan. Dan jaga-jaga juga guys, pasal sekarang law kat dunia ni makin ketat. Okey, korang kalau yalah kita walaupun kita komen, kita tak cakap kita komen aja, kita body shaming, semua boleh kena saman guys. Kita boleh kena saman, kita boleh kena dakwa dan this and that. Jadi kita apa-apa yang tadi akhir kata tu sebenarnya tak kisah yang diorang nak hantarkan mesej ni, tak kira lah daripada paranormal team mana sekalipun kat dunia ni, baik kat Malaysia, baik kat Indonesia, baik kat Singapura. Kalau seandainya tak berapa berkenan di mata sendiri, kita mufarakah je lah. Kita kita tak biar jadi kita punya mulut pun tak jahat, kita punya tangan pun tak type benda yang jahat-jahat ni. So apa-apa pun insyaAllah, memang takut tak ni merupakan satu rancangan baru, yang rancangan alternatif bagi peminat-peminat seram. Sebab tu Mas suka panggil paranormal team, tanya pengalaman seram mereka. Bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tapi untuk actually buat shout out dan lebih mungkin lebih orang mengenali korang. Itu saja dia punya nawaitu dia. Dan insyaAllah minggu depan sebenarnya Mas ada kolaborasi dengan orang Malaysia, Bro Fai daripada Malam Mistik. So daripada situ korang boleh nampak usahanya Mas untuk bukan setakat di Singapura je, tapi Mas ada collaboration dengan orang-orang di Malaysia, di Indonesia juga. So korang wish all the best, dan Mas actually nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Lolita, kepada kumpulan Trisula kerana sudi malam ni luangkan masa sampai pukul 1 demi Allah korang Mas terima kasih banyak-banyak. Korang sebenarnya kita dah boleh dengan bantal busuk kita dah boleh tidur dah, tapi kita layan 200 lebih orang ni untuk kita kongsi pengalaman Okey, so sikit sebanyak itulah Mas ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton di Takut Tak, dan korang support lah lokal kita tak kira lah mana kumpulan, mana rancangan, kalau korang berkenan, korang support lah dan insyaAllah segala apa yang tadi kita lafazkan, baik Mas ataupun lagi sekali aku lupa nama dia. Kau tengok. Komong dengan Radin ataupun Lolita, itu segala semua kedaifan ataupun kesalahan kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita berjumpa lagi tiap-tiap minggu pada hari Khamis malam Jumaat pukul 11 malam.
Dengan itu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.